Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir suratul Baqarah. Kita baca tafsir ini daripada apa yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dan kita baca ringkasan je. Kalau baca yang betul Ibnu Katsir, lama lari semua orang. So, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau yang asal, beliau banyak bawa sanad hadis dan sebagainya. Kan nanti baca semua sekali semua balik. Kan sanad banyak sangat. Okey. Jadi kita dah terangkan itu, kita bincangkan tentang ayat surah Al-Baqarah ni, start daripada ayat yang 229 28 itu. Kita dah mula masuk berkenaan dengan masalah hal ehwal kekeluargaan dalam Islam. Hal ehwal kekeluargaan dalam Islam. Dan Allah Ta'ala ni Tuhan yang mengatur untuk kita segala urusan. Hatta berkenaan kahwin cerai kita pun dia aturkan. Dia tak ada, dia serah pada kita saja. Bukan hanya masalah ibadat, bukan masalah ibadat. Muamalat kita, munakahat kita, jenayat kita dan sebagainya, semua sekali dia aturkan supaya kita tidak silap ataupun salah dalam melaksanakan dalam kita beramal dengan ajarannya. Pasal bakal kerana dunia ini dunia tempat ujian. Bahkan di sini Allah Taala zahirkan peraturan dia dan juga hukum hakam dia supaya kita ni diuji dengan tajuk peraturan-peraturan tadi. Dan jika kita gagal untuk mematuhi dengan betul, kita dianggap sebagai orang yang ingkarlah. So, Allah Taala benda lain Allah Taala tak perlukan pada kita. Bahkan di sini diuji ketaatan kita, kepercayaan kita pada Rasul ini diuji dengan masalah kepatuhan kita pada tunjuk ajar baginda SAW. Pasal kita ini macam makhluk yang menumpang rumah orang, tumpang hotel. Apa peraturan kita diletakkan tempat berkenaan, kita bukan owner. Segala peraturan yang diletakkan, walaupun kita bayar mahal sekalipun, macam hotel kan, tetap kita ada peraturan. Durian tak boleh masuk, tak boleh masuk. Tak boleh masuk kan. Swimming pool itu kalau dia kata kena pakai baju swimming suit kan, jangan pakai baju biasa, dia halau je. Dapur dia tutup pukul apa, dia kata sekian. Maksud dia, walaupun kita kata kita bayar kan, we earn it, macam kita sekarang kat dunia kita berusaha, tapi sebenarnya semua sekali ikut garis panduan yang diletakkan. Sebab kita hanya menumpang, bukan tuan punya tempat. Sampai masa kita akan tinggalkan dunia ni, cepat atau lambat. Cuma kita tak perasan, kita lama kekal kan. Ada aturan hidup kita, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. Kita lupa sebenarnya apa? Kita cuma menumpang je. Cukup bayaran habis kan, limit kredit kita dah habis, keluar dari hotel kan. Tak boleh, nak tak nak keluar, dia campak keluar je macam tu. Dan kita ingatkan juga bahawa sebenarnya kematian tu bukanlah masalah macam bukannya tajuk berkenaan dengan putus langsung dengan dunia. Bahkan kita sebenarnya pindah alam je. Macam orang balik kampung, siapa balik dulu? Beli tiket dah beli dah, masing-masing ada tiket dah. Cuma siapa pergi dulu je. Jumpa nanti, kalau ni kata jumpa kat sana. Kalau ni kata kita ada kesamaan dalam masalah amal, mungkin kita sama kat sini ni, mungkin tengok kenal nama kalau kenal lah, kalau kenal rupa dan sebagainya, kod-kod yang disebut ada sekarang dah WhatsApp kan, banyak akan menghadiri kelas agama. Nanti kalau kod ada orang ingat kita ketika mana sampai kat syurga, nanti kod-kod kita tak ada dalam syurga, orang tu akan kata, ya Allah, dulu ada orang bersama-sama kami, baca Quran bersama kami kan, puasa bersama kami, solat bersama kami. Jadi benda amal soleh lah, bukan main game bersama kami kan. Kayak itu pergi beli belah bersama kami, bukan itu. Mana orang tu bersama kami pada benda kebaikan. Dan merayu-rayunya ahli syurga tadi, Nabi kata dalam Sahih Muslim, sampaikan Nabi kata tak ada siapa lebih kuat rayuan pada Allah Taala banding orang masuk syurga di kalangan orang beriman. Dia akan merayu Allah Taala, sebut Allah Taala sampai akhir. Allah Taala kata apa? Pergi masuk neraka tu, bawa keluar siapa yang kamu kenal. Ini syafaat orang-orang beriman. Tak payah jumpa kubur wali dan sebagainya. Anda datang kelas agama je, InsyaAllah ada orang akan tarik anda. Kalau dia kata anda sangkut, banyak kan menghadiri, dah banyak kan datang solat berjemaah dan sebagainya. Mungkin ada orang akan panggil kita nanti
Ya Allah, ada orang dulu aku semayang bersama dia, dia biasa sebelah aku, tapi sekarang tak ada di syurga. Tengok tak ada. Dia bukan idea tinggi lagi. Okey, tinggi lagi ke Allah Alam lah. Dia kawan dia kata tak tahu jumpa tidak. Jadi Allah Ta'ala benarkan mereka tarik keluar siapa yang dia kenal di kalangan orang kat dunia dahulu. Ini kena faham. Ya, jadi muamalah kehidupan kita, jadi kita akan keluar tinggalkan dunia ni, dan kehidupan agama ni sebenarnya adalah apa? Apa yang telah izinkan tak izinkan, tu je. Pasal kita sebagai makhluk menumpang, do and don't. What you can do and you cannot do dekat dunia ni, itulah agama. Pasal kita hanya penumpang saja. Sampai masanya kita akan keluar. Dengan sebab itu datang aturan Allah Ta'ala. Bahkan aturan Allah Ta'ala ni amat detail kehidupan dunia kita ni, sampaikan pada masalah kita kata perkahwinan. Dan kita terangkan tajuk kita bincangkan ini adalah rentetan daripada ayat 177 surah Al-Baqarah yang mengajarkan kebaikan itu apa. Start dari itu, lepas tu Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan kisos, lepas tu berkenaan dengan wasiat, lepas tu berkenaan dengan puasa, lepas tu berkenaan dengan jihad, lepas tu berkenaan dengan haji, lepas tu berkenaan sampailah kita terakhir kita baca berkenaan dengan tajuk cerai. Ini pasal kita sekarang ni dalam bahagian surah Al-Baqarah ni, bahagian berkenaan dengan apakah yang melayakkan kita untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Apa yang layakkan kita menjadi khalifah? Kalau dia kata kita tak laksanakan, tak layak kita untuk perkara-perkara ni. Jadi ada kita ambil pada minggu yang lepas, tak ada, minggu sebelum. Minggu lepas cuti kan? Kan ada datang kelas? Ada kan? Okay. Jadi kita bincangkan yang terakhir adalah berkenaan dengan tajuk cerai yang Allah Taala nyatakan, wa idza talaqtumun nisa, bila kamu menceraikan wanita, ayat 231. Fabalagna ajalahun, maka mereka sampai pada tempoh mereka, sampai pada iddah mereka. Fa'amsikuhun nabi ma'rufin, lepas kamu ceraikan pertama kali, kedua tadi, maka peganglah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik. Wala tumsikuhun nadhiraran li ta'tadu, yang kamu pegang, tahan mereka, masih akan jadi isteri tadi bawah jagaan kamu untuk kamu melampau. Jangan buat. Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Barang siapa yang membuat perkara berkenaan, maka dia bukan zalimi isteri tu, dia zalimi diri sendiri. Maksud dia lupa berkenaan akhirat. Allah Taala akan hitung balik segala perkara. Cuma kita terangkan itu, seorang suami akan berdosa tak melaksanakan hak, tapi bukan dikatakan nusyuz. Memanglah nak seronok, nak panggil apa, nak supaya orang isteri ni, seorang wanita ni dengar isteri derhaka, suami tak derhaka. Okey. Ayat tersebut saya terangkan itu, kita baca ayat yang awal tentang tajuk nikah, perceraian ni, atau apa bila Allah nyatakan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ketika baca tentang tajuk ayat tersebut, akan kita bincangkan bahawa Allah nyatakan walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf, untuk wanita, untuk mereka dapat, untuk wanita tadi hak mithlu allazi alaihin, macam mana mereka kena tunaikan hak bil ma'ruf, dengan baik. Memang wanita tu dapat hak yang sama, makan, pakai, dihormati, jangan dikeji, sama. Tapi walir rijali alaihinna darajah, untuk lelaki ke atas wanita ni ada satu darjat. Nak faham satu darjat tu apa? Saya bagi tahu tu macam contoh, macam mak bapak dengan anak. Anak mungkin lagi pandai ni mak bapak. Bapak dulu tak pernah SRP, tak lulus. SRP tak lepas LCE LCE tak ambil. Mak tak sekolah pun dah 6 tak habis. Baca buku, membaca tak reti. Anak masuk universiti, grad, dapat doktor, PhD dan sebagainya. Tapi mak tetap mak. Tak boleh macam mak tak boleh cakap dengan saya macam tu. Saya lagi banyak sijil daripada mak. Itu kurang ajar nama dia. Macam tu suami. Mana suami tadi tu, suami tetap suami. Mana lelaki kat atas wanita tadi, Allah beri satu darjat. Darjat itu yang berjaga. Masalah dengan zalimi sama. Macam dia suami tak tinggal isteri tak tinggal suami juga. Kan asyik-asyik marah-marah masa muka dan sebagainya, suami tu balik macam terkejat tau. Tahu terkejat. Dia balik-balik ingatkan nak sengih, punya kena marah juga. Kan balik-balik jam, lepas tu kena marah lagi. Jadi kadang-kadang kena faham, memang hak sama. Contoh macam bersihkan rumah sama, tak ada hal. Tapi dalam satu benda, ketaatan. Dia tak boleh, macam ada soalan dulu tu, habis suami tak tahan isteri. Tak boleh, 2 steering tak boleh buat kereta. Kalau kita buat satu kereta, ada 2 steering, 2 brake, 2 gear. Jalan tengok siapa sampai dulu. Standby buat, try tengok. Itu sebab driving school, dia cuma ada brake saja, dia tak ada steering. Kalau dia pegang, dia tengok orang tu bawa, dia tarik steering, habis. Sampai bila tak boleh. Seorang saja. Datang 2 arahan yang patah balik ni. Kena pula nanti kalau dia kata ada 2 arahan, kalau kapal
Anak kapal ada boleh pecah dua. Kan seorang ikut satu, seorang ikut satu lagi. Anak-anak pecah dua. Dah masalah lah. Ini bahaya kita kata benda tadi tak boleh. Pasal lirijali alaihinna darajah. Untuk lelaki atas wanita satu darjat. Darjat itu kena lepaskan. So kenapa tak dikatakan suami tadi menderhaka? Tetap berdosa. Berdosa tetap berdosa. Tapi lafaz derhaka tak digunakan. Macam kita tak gunakan untuk anak. Derhaka pada mak bapak kita pakai. Bapak derhaka pada anak. Tak pakai menderhaka. Pakcik telah menderhaka pada anak pakcik. Mana boleh? Faham tak? Anak menderhaka pada bapak, ya. Bapak dengan mak takkan menderhaka pada anak. Mana zalimi anak, yes. Tindas anak tak adil pada anak, yes. Bahkan Nabi peringatkan tentang tak adil. Nabi kata akan bahu jatuh sebelah, kena tak berlaku adil dan sebagainya. Hatta dengan isteri pun macam tu juga. Tapi dalam masa sama tidak dikatakan apa? Nusyuz. Saya cerita tu kan, apa dekat televisyen tu keluarkan, apa Malaysia hari ini ke Selamat Pagi Malaysia. TV1 apa? Selamat Pagi Malaysia. Dia buatlah, dia panggil apa? Seorang apa lawyer syar'i dan sebagainya. Tajuk dia nusyuz suami. Apa hal lah? Ada seorang pakcik telefon, dia kata, saya tak pernah dengar ayat mana Quran atau hadis kata nusyuz suami. Tapi ketika dia cakap tu, dia pusing tempat lain lah, tak boleh jawab. Bagi saya ayat, dia kata, atau hadis Nabi yang kata suami nusyuz. Suami zalim, ya. Bahkan ayat ni contohnya, ayat yang kata, yang katakan wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melakukan perkara berkenaan, lelaki yang buat macam tu, dia zalimi diri dia. Dia bukan zalimi isteri tu. Pasal Allah Ta'ala akan ungkit balik. Hari akhirat segala penzaliman yang dibuat akan diungkit balik. Tak ada siapa yang akan dilepaskan. So, pada hari di mana akan berkatalah orang-orang yang kafir, ya laitani kuntu turaba. Adakah baiknya aku jadi tanah? Kan akhir surah surah An-Naba. Amma yatasaalun, akhir ayat tu. Yauma yaqulul kafiru, hari di mana berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Adakah baiknya aku menjadi tanah? Sebab di hari akhirat nanti semua benda yang di dunia, kalau ada kata ada benda yang berlaku penzaliman, macam hatta kambing, dalam hadis Bukhari Muslim, kambing yang tua patahkan tanduk kambing yang muda. Harimau takkan dituntut lah. Harimau makan kambing, panggil suruh balas balik, kambing gigit lah mana. Dan tak, yang ni yang macam kambing yang besar pada kambing kecil. Kita kan tak berakal. Tapi Allah Ta'ala saja tunjukkan untuk bagi pada orang-orang kafir ni hampa. Dibalas balik di hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala kata kunu turaba. Semua jadi tanah. Lepas tu ketika itulah orang-orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Sebab apa? Tanah tak kena dah hukuman. Tapi bila kata benda tadi tak ada penzaliman, walau sekecil mana sekalipun, Allah Ta'ala akan ungkit balik. Hatta di antara suami isteri. Kan, hatta di antara suami isteri. Memang ada hadis Nabi SAW terangkan mana kata-kata suami pada isteri, isteri pada suami. Nabi kata aku tak kira pembohongan. Bahkan Nabi bila Aisyah radhiyallahu anha kan, yang kes diikut Nabi tengah malam, ada di Bukhari Muslim kan. Kan bila Nabi SAW kata apa? Kata apa pasal kau bangun, kau mengah kan, di Nabi sampai rumah Aisyah tengah mengah pasal berlari. Nabi laju, dia laju juga. Jadi bila sampai ke rumah dia gitu, Nabi kata kenapa? Dia kata terkejut, tidur. Nabi kata, either kau bagi tahu atau Allah bagi tahu aku. Lepas tu Aisyah terangkan benda benar. Kan, tapi Nabi tak kata macam kau tak menipu. Sifat menipu munafik kalau tak ada. Dia itu. Hatta contoh macam kisah ni lah, kisah apa sebab turun surah At-Talaq. Surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim, ayat pertama surah At-Tahrim kan. Bila Nabi SAW dahulu kan dia suka minum madu di rumah Saudah, salah seorang isteri dia yang dia kahwin. Mula-mula lepas Khadijah mati, yang mula dikahwin oleh Rasulullah adalah Saudah. Saudah ni Nabi suka pergi rumah dia minum madu. Jadi isteri lain macam kan, jadi dia pakai apa? Kalau Nabi balik tu macam ada bau lah. Bau lah. Okey, tapi Nabi tak kata lepas tu macam korang ni kau menipu bla bla bla. Sebab kata-kata suami beristeri macam suami lah. Kalau isteri kata abang sayang saya tak, lebih kan kalau kahwin dua kan, bini kedua tanya siapa lebih abang sayang, dia kena cakap lebih bini kedua. Kalau bini pertama tanya saya, kita tanya bini pertama, jangan cakap macam saya sayang awak tapi itu ayat paling salah. Paling salah kan, paling salah. Jadi fikir macam-macam. Saya tahu juga ada orang tu apa, dia cemburu takut suami dia ada makwa kan. Dia ambil handphone suami dia try buka 3-4 kali lock. So kalau dia tengok macam tu, suami dia akan tahu bahawa dia try buka telefon. Tahu dia buat apa? Dia ambil telefon dia balik kat tasik. Dia balik kat tasik. Suami dia tak tahu lah cerita. Lepas tu dia kata pada cerita, saya kata ayah cerita kan, dia pun tak gini, dia minta maaf balik daripada Allah Ta'ala ni, dia patut kena tak ya?
Itu di antara suami. Itu yang Nabi kata, aku tak kira pembohongan kata-kata suami pada isteri, isteri pada suami. Mana benda tadi lah macam suami, memang belikan, ya, betul dia tak ada duit nak beli ni. Faham tak? Jadi untuk benda berkenaan, itu hubungan yang khas yang Nabi kira. Macam juga dalam peperangan, cakap, orang tanya, musuh tanya, berapa tentera awak? Jangan cakap betul pula, kami datang 5 orang je. Jangan cakap macam tu. Cakaplah kami ramai, kan? Ya, betul itulah jaga. Dan juga kata-kata seorang yang mendamaikan dua orang yang bertelagah. Ada orang bergaduh, kita nak damaikan. Orang tu tanya, dia kutuk aku tak tadi? Jangan cakap terus terang. Kata, tak ada dah, dia puji kau. Pula, ni ada duit lah dia bagi kau. Jadi kita mendamaikan dua orang. Nabi kata, la a'idu kadiban, aku tak kira pembohongan. 3 perkara berkenaan. Jadi memang kita, tapi dalam masa yang sama, menindas isteri atau tindas suami, atau isteri burukkan suami, suami burukkan isteri, itu di antara perkara-perkara besar. Perkara-perkara besar. Ada dalam Sahih Muslim datang kenaan orang yang Nabi takkan Nabi kata Allah takkan pandang di akhirat nanti, atau dosa paling besar antaranya adalah orang yang mendedahkan suami, dedahkan keaiban isteri, isteri dedah keaiban suami. Antaranya mana bersama dengan isteri, kemudian besok pagi cerita ke orang lain. So benda tadi adalah benda-benda yang kita tak patut berlaku. Kita kata mengaibkan isteri tak boleh, suami tak boleh aibkan isteri, isteri tak boleh aibkan suami. Sama aja. Pasal setiap penzaliman tadi akan Allah Taala ungkit balik. Dan Allah Taala nyatakan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jika kamu ambil ayat Allah Taala sebagai gurauan. Ini adalah benda besar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah Taala ke atas kamu, wa ma anzala 'alaikum minal kitab, dan apa yang telah turun ke atas kamu daripada kitab, wal hikmah, dan juga hikmah, ya'idzukum bihi, yang dia peringat kamu dengannya. Wattaqullah, takwa kamu Allah Taala, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, ketahuilah Allah Taala Zat Maha mengetahui. Kalau kamu tipu pun Allah Taala tahu. Kamu bohong pun Allah Taala tahu. Niat kalau dia kata rujuk pada isteri tadi untuk baik atau tidak pun Allah Taala tahu. Sebab itu jaga-jaga bab ni. Kita dan masalah perkahwinan dan cerai itu adalah benda yang kita bincang itu, gurau dia sungguh dia pun sungguh, tak boleh dipermain-mainkan. Baik, ini kita masuk ayat 232. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Berkata Ibn Abbas, turun ayat ini pada lelaki-lelaki yang mencerai isteri dia, satu cerai atau 2 cerai. Mana baru strike 1 dan strike 2, kan, berkali-kali. Lalu tamat iddah. Kemudian nyata kepada mereka untuk si lelaki tadi untuk mengahwini balik isteri berkenaan dan rujuk semula isteri tersebut. Dan isteri itu pun nak juga untuk kembali bersama. Lalu di sini timbul tajuk para wali, menyekat para wali, para penjaga, guardian pada wanita berkenaan, menyekat benda berkenaan. Maka Allah Taala dalam ayat ini Allah Taala larang wali-wali tadi, penjaga-penjaga tadi daripada menerus sekatan mereka terhadap perkara tersebut. Mana kalau mereka nak kahwin balik, silakanlah. Sepatutnya jangan disekat. Demikian dikatakan oleh Masruq, Ibrahim An-Nakhai, Az-Zuhri dan juga Dhahhak, bahawa ia turun pada perkara berkenaan. Mana maksud dia? Melarang para wali daripada menyekat anak-anak perempuan mereka yang telah berkahwin, ataupun adik perempuan mereka ke, cucu perempuan mereka ke, siapa-siapalah wali tadi, tak kira, menyekat orang berkenaan daripada kahwin semula dengan bekas suami dia. Suami dia yang dia dah habis iddah nak kahwin balik semula, maka jangan sekat. Kalau ketika masih lagi dalam iddah, wali tak boleh kacau langsung. Tak boleh kacau langsung. Tapi ini kalau dia kata nak nikah semula, nikah baru, akad baru, mahar baru, redha perempuan. Mana kita tahu bahawa setelah tamatnya iddah, 3 kali suci, 3 kali haid, maka kalau suami isteri tu nak bersemula, dia tak boleh lelaki tu kata aku rujuk engkau. Dia kena balik dengan berkahwin dengan dengan akad baru, mahar baru, redha wanita. Bila tamat saja iddah. Dalam iddah, si isteri masih lagi milik suami berkenaan.
Dia tak boleh dipinang, tak boleh kita panggil keluar daripada jagaan suami. Bahkan suami tadi kena berikan dia nafkah dan sebagainya. Sering berlaku, ini tak jalan kan. Bahkan dalam masyarakat kita suka bila cerai tu suruh balik rumah keluarga. Salah. Kecuali lah kalau sekiranya ada benda-benda teruk jadi. Contoh macam berlaku benda-benda yang luar dugaan lah, macam isteri tadi menduakan suami tadi ke dan sebagainya. Itu kita kata hantar balik lah, tak payahlah simpan-simpan lagi. Tapi tak tahu lah kalau nak kata, ada orang kata, ada juga, ada orang tanya soalan dulu berkenaan tajuk ni. Saya dapat SMS, dia tanyalah, disebut berkenaan tajuk isteri dia confess tentang tajuk macam ni. Jadi dia kata macam mana? Saya kata terpulang pada dia. Sebenarnya pasal kita tak boleh kata taubat tidak ada. Dan bukan pula kena sebat dulu bini tu baru jadi sah taubat dia. Pasal dekat Malaysia tak ada sebat cara Islam, tak dilaksanakan. Bahkan dia confess dekat mahkamah syariah, kata apa, mahkamah syariah tak boleh buat apa. Dah apatah lagi kalau dah berkahwin, maka hukuman dia adalah rejam. Faham Maknanya kita kata benda berkenaan. Dan memang dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan barang siapa dilaksana ke atas dia hukuman hudud ataupun hukuman yang Allah Ta'ala laksanakan, maka dia adalah kafarah. Barang siapa yang tak dihukum, terlepas daripada hukuman, maka dia terpulang kepada Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala akan ampunkan. Kalau tak nak, Allah Ta'ala azab. Dia terpulang kepada Allah Ta'ala. Tapi kita memang tak dihukum orang. Kalau dia kata dia bertaubat, saya bertaubat, saya buat dosa, saya bertaubat. So, jadi tak boleh kita macam, tapi awak tak dihukum dengan hukum hudud lagi. Itu kerja kerajaan. Bahkan kalau sampai berkerajaan saja benda tu akan dilaksanakan. Tak sampai berkerajaan, bertaubatlah sendiri, tak ada hal. Terpulang pada diri masing-masing. Sekuat mana iman kita. Ada orang iman dia kuat, macam kisah sahabat Nabi SAW yang datang serah diri, minta dihukum. Ada. Kita kata, ada tak orang yang tak sampai? Mungkin ada, Wallahu'alam. Mungkin ada, Wallahu'alam. Pasal ada lelaki di kalangan para sahabat. Jangan kita bayangkan zaman dahulu godaan tak besar. Ada juga godaan. Macam sahabat Nabi seorang tu datang jumpa Nabi, dia kata dia tercium perempuan ke, perempuan tu cium dia. Kita cium, ini apa benda ni? Ini zaman mana kan? Dan lelaki berkenaan datang mengadu pada Nabi. Nabi diam sehingga Allah turunkan ayat Quran supaya didirikan solat dan sebagainya. Dan perkara kebaikan menghapuskan kepada keburukan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. So ayat tersebut datang untuk memberitahu pada dia. Dan Nabi suruh dia banyakkan ibadat. Minta ampun dan banyakkan ibadat. Dan bahkan taubat, taba wa amana wa amila salihah. Orang bertaubat, beriman dan beramal soleh. So syarat dia. So masalah taubat tak ada siapa boleh sekat. Bahkan hadis Nabi SAW berkenaan dengan lelaki yang bunuh 99 orang kan, bunuh 100 orang tu, dia tak dilaksanakan ke atas dia hukuman pun, dia taklah ampunkan. Kita kena tahu tajuk itu. Tapi dalam masa sama, kalau iman kita kuat, maka nak datang untuk dihukum. Tapi sekarang tak ada hukuman yang datang dalam masyarakat kita, tak ada hukuman untuk yang membersihkan kita dari dosa dengan pelaksanaan hudud tadi, tak ada. Tapi taubat kena buat lah. Janganlah buat dosa dulu. Kenapa buat dosa? Dah tak ada pun hudud, macam mana aku nak buat? Aku nak bersihkan diri aku. Itu gila nama dia kan. Maksud dia kena bertaubat juga, berhenti daripada benda tersebut. Kalau dilaksana ke atas dia, ia kafarah. Kalau tak dilaksanakan, maka terpulang pada Allah Ta'ala. Kalau tak nak, Allah Ta'ala ampunkan. Kalau tak nak, Allah Ta'ala azab. Terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi kita muamalah dengan dia sebagai Muslim biasa. So kadang-kadang timbul tajuk ni. Katakanlah seorang suami dapat tahu tentang isteri dia, inilah ada hubungan yang lain. Ataupun terbaik suami, isteri juga. Sebenarnya isteri kena faham juga isteri pun dia berhak untuk menuntut daripada mahkamah. Kalau suami dia jenis ada hubungan dengan wanita lain, bukan kahwin mana berzina dan sebagainya, dia waktu boleh minta. Sebab benda tadi antara perkara yang boleh menyebabkan dia dapat penyakit kelamin. Dia boleh minta cerai. Dan bahkan boleh dia berhak untuk tajuk tersebut. Tahu tak ada tajuk ni? Mana isteri boleh minta. Kalau suami dia terbukti suami dia memang jenis playboy dan sebagainya, dia boleh minta. Sebab alasan dia yang paling munasabah adalah berkenaan dengan penyakit-penyakit kelamin. Faham Termasuk juga lelaki pun, macam lelaki itu masalah maruah. Berkenaan maruah. Jadi kita kata dengan sebab itu, saya kata hak itu pulang pada dia. Katakanlah isteri dia dah bertaubat. Tak ada salahnya untuk dia terima terus. Di sisi Allah Ta'ala, taubat itu terbuka. Kalau Allah Ta'ala boleh ampunkan, kenapa kita tak boleh maafkan? Betul? Kalau Allah Ta'ala boleh ampunkan, takkan kita tak boleh maafkan? Sebab takkanlah kita lagi higher dan mighty daripada Allah Ta'ala. Yang banyak berlaku pada masyarakat kita ni, dia nak Allah Ta'ala ampunkan dia tanpa syarat. Tapi orang nak minta maaf dengan dia dengan syarat. Tak boleh sikit. Salah. Kita tak boleh macam tu. Jadi, tapi dalam masa sama ada juga benda-benda tentu. Kalau dia tak bertaubat, contoh macam tu perangai isteri dia,
Contoh ada hadis Nabi SAW, Nabi apabila seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, isteri aku ni tidak menolak sebarang tangan yang menyentuh. Nabi kata, talikha, ceraikan. Nabi kata, ceraikan. Dia kata, ya Rasulullah, aku sayang dia. Nabi katakan, itu kekalkanlah. Nabi kata, kekallah, bersenang-lenang kau dengan dia. Pematik biha, tamatak biha. Tapi dan asalnya Nabi kata, kalau awal tu Nabi, di lafaznya tu Nabi terus cakap apa? Talikha. Nabi kata, talikha, lepas, ceraikan dia. So konsep berkenaan dengan apa kita kata cerai ni kan, memang kita kata benda tersebut timbul kita kata kadang-kadang bentuk-bentuk macam ni, perceraian yang berlaku daripada suami daripada isteri suami. So jadi kadang-kadang kes yang terdalam macam kes yang berkenaan dengan apa tu, mungkin yang suami tu akan suruh isteri dia balik ke rumah, bapa tak payah tinggal, tapi nafkah ke dalam iddah tetap berjalan. Cuma macam ni lah, macam mungkin tajuk tu tajuk nusyuz, tajuk isteri yang derhaka, keluar rumah tanpa izin dan sebagainya, terputus di antaranya hak tadi. Hak kita panggil hak nafkah. Hak iddah berjalan iddah berjalan. Cerai berlaku, iddah berjalan. Tapi nafkah tidak akan ada. Mungkin nafkah akan disekat daripada dapat nafkah, tempat tinggal dan sebagainya, kerana dia berlaku nusyuz. Adapun daripada segi hak dia sebagai seorang wanita yang ada iddah berjalan. Cuma atas suami tadi dia tak akan diwajibkan untuk bayar nafkah-nafkah tadi. Jadi mungkin dalam bab menyentuh je kita kata suruh balik terus, balik ke rumah, tak payah tinggal. Tapi kalau dalam cerai yang lain, cerai kes kerana apa, tak masak kari kan, ataupun masak kari tak garam kan, kurang lemak ke, masak lemak tak lemak dan sebagainya kan, itu dan kisah-kisah tadi, ataupun bertelagah kerana sampah tak buang, atau kes gaji tak cukup, atau sekian sebagainya, maka dalam tajuk tersebut nafkah si isteri berjalan nafkah si isteri berjalan. Tempat tinggal dia kena disediakan tempoh 3 bulan sebelum dia menjadi bebas untuk kahwin siapa saja. Tempoh 3 bulan atau 3 kali suci atau 3 kali haid itu, dia masih lagi isteri pada suami berkenaan. Jadi rujuk ketika itu tak timbul tajuk dengan ayat ini, kerana ayat ini bincangkan berkenaan dengan lepas daripada iddah habis. Iddah habis. Itu dikatakan oleh para tabi'in, juga para sahabat Nabi SAW. Dan inilah yang dinyatakan oleh zahir ayat ini. Ini dinyatakan oleh zahir ayat ini. Okey. Di dalamnya ada petunjuk bahawa wanita tidak memiliki untuk mengahwinkan dirinya. Dalam ni ada petanda bahawa wanita tadi tak ada hak untuk mengahwinkan diri sendiri. Tak ada dia kata aku nak kahwinkan diri aku dengan siapa, tak boleh. Mesti wali yang mengahwinkan. Sebab kalau dia kata wanita tu miliki hak dia sendiri untuk mengahwinkan diri dia, nescaya tak perlu Allah Ta'ala sekat para wali daripada menghalang perkahwinan tersebut. Contoh macam perempuan tu ada pen, dia nak jual pen dia, boleh tak dia jual pen pada suatu hati? Boleh tak keluarga dia halang dia? Soalan. Tak boleh kan? Macam tu juga masalah akad nikah, sepatutnya. Tapi oleh kerana apa? Dalam nikah ini ada khas berkenaan dengan tajuk wali. Di sini Allah Ta'ala sekat, larang para wali dari menyekat perkahwinan itu untuk berlaku semula. Faham? Jika tidak, kalau tidak, tak ada timbul tajuk. Kenapa Allah Ta'ala nak harang ataupun marah, sekat kepada marah pada wali-wali yang menyekat pada wanita yang nak kahwin penuh semula dengan suami dia. Maksud dia wanita tidak kahwinkan diri dia. Dan dia tidak boleh tidak dalam nikah tadi kena ada wali. Guardian, penjaga. Sama ada penjaga tadi, penjaga yang ialah bapa wanita itu sendiri atau penggantinya. Dan kalau tak ada wali, maka kerajaan sebagai wali dia. Betul tak Nabi kata ana wali man la waliyalah, aku wali siapa tak ada wali. Itu balik kepada tajuk berkenaan dengan pernikahan. Ataupun urusan-urusan budak-budak ke, anak yatim ke dan sebagainya, tak ada siapa nak menguruskan, maka Nabi macam itulah kerajaan yang take over. Kerajaan yang take over. Dan bahkan aplikasi berkenaan dengan tajuk kerajaan ni menikahkan, zaman Nabi SAW dahulu bila Nabi dinikahkan dengan Ummu Habibah kan, dinikahkan dengan oleh Najasyi, raja kerajaan Habsyah ketika zaman berkenaan. Bukan akad nikah tadi bukan bapa, tapi oleh raja Habsyah. Jadi konteks dekat situ kita kata berlaku perkahwinan tersebut tanpa tanpa hadirnya wali yang asal, kerana kafir dan sebagainya, maka kerajaan take over. Jadi dengan sebab itu kita kata dalam tajuk ni mesti ada wali. Tak boleh wanita tu nikahkan diri dia suka sama suka dengan seorang lelaki. Memang dia ada hak untuk membeli, hak untuk menjual, hak untuk menyimpan, hak untuk semua sekali menyaga dan sebagainya. Tapi dalam menikahkan diri dia mesti ada wali, mesti ada penjaga, ada guardian. Ini macam kita bincangkan dahulu, kes dia besar kerana masalah kalau isteri wanita tadi ditindas dan sebagainya, untuk menuntut balik dia kalau tak belajar karate, tak belajar sekian-sekian, tak boleh pertahankan diri dia. Jadi siapa yang akan take over? Ni wali tadi.
Sebab dah bahkan apa urusan wali ni tadi menyebabkan setiap wanita akan apa ada kehormatan tersendiri. Setiap kali orang suami, kalau dia kata seorang wanita tadi mempunyai keluarga yang besar, kan mana orang akan setiap kali suami tu nak buat benda kebukan pada dia, akan fikir 10 kali. Pasal apa? Akan datang abang dia, pakcik dia, atuk dia, onyang dia, semua dia datang. Jadi macam itulah. Mana ada orang yang akan menuntut balik sebarang penzaliman dibuat pada wanita berkenaan. Dan kalau tak ada keluarga, maka kerajaan. Itu tugas kerajaan sebenarnya pada tentang wanita-wanita yang apa jadi ibu tunggal ataupun tak tunggal lagi. Tak jadi ibu tunggal lagi, tergantung-gantung, tak tunggal-tunggal. Ya, maksud dia ditinggalkan suami. Ini atas kerajaan. Atas kerajaan. Memang kita kata wanita tadi mungkin tak reti, tapi atas kerajaan. Zaman sekarang apa Yayasan Guaman Malaysia, saya confirmkan benda tu sebenarnya untuk perkara jenayah saja, bukan berkenaan dengan tajuk masalah apa-apa perkara. Dia tajuk dia, anda tidak ada duit untuk bayar lawyer, tak apa, yayasan ini akan menanggung. Lebih tanya apa kes boleh bawa. Contoh kes yang boleh bawa adalah anak anda mencuri, ditahan oleh polis, anda tak ada lawyer untuk uruskan, maka Yayasan Guaman akan beri lawyer percuma. Itu je tajuk macam tu. Faham tak? Jadi sebenarnya tak selesaikan masalah, kan? Dia sebenarnya benda tu macam apa, kerana tuntutan asal amnesti atau apa hak asasi manusia, kata banyak sangat orang mati dalam jail kerana pukul dengan polis. Jadi dengan sebab itu dibutuhkan Yayasan Guaman Malaysia nak tunjukkan bahawa lawyer disediakan untuk orang berkenaan secara percuma. Jadi itu tajuk sebenar. Bagi saya, kita kata benda tadi ya, banyak lagi masalah lain. Kan kita kata benda yang lebih besar adalah berkenaan dengan hak wanita yang ditinggalkan oleh suami tanpa diceraikan dengan betul. Banyak yang kahwin sepadan pun ada, yang tak kahwin sepadan pun ada, semua ada. Macam jenis. Kadang-kadang dengar tu serabut kepala. Kadang saya elak juga nak dengar cerita-cerita ni, tapi terdengar juga. Terdengar juga. Salah lah kita kata. Dan konsep ni memang kita kata apa penjagaan kerajaan pada wanita tadi balik pada asas ini. Islam dah letak garis panduan. Kalau suami tak nak ceraikan, mahkamah ada hak untuk memisahkan. Bila kemudaratan berlaku, memang mahkamah boleh pisahkan, fasakh, annul. Dia punya perkahwinan tadi dibatalkan, boleh dibatalkan macam tu. Pasal perceraian boleh berlaku dengan cara lafaz suami dan sebagainya, termasuk juga dengan masalah apa? Mahkamah punya kuasa boleh pisahkan benda berkenaan. Faham okey. Dan dia kata bagaimana dinyatakan oleh Imam Tirmizi dan Ibn Jarir ketika membincangkan ayat ini, macam ni datang dalam hadis. Okey, Nabi SAW nyatakan la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Okey, tidak mengahwinkan seorang wanita yang lain. Mak kata, siapa ai suka jadi menantu ai. Kan? Makcik, aunty sukalah, ambil lah anak aunty. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Tapi saya yang kerja, ya, awak kerja, tapi tak boleh. Saya tanggung suami saya. Walau tanggung suami, tak boleh. Memang zaman kita sekarang ni banyak kan? Ibu atau isteri tadi lagi kaya dia suami. Kaya isteri tadi, kayalah, tapi tetap tidak boleh mengahwinkan anak sendiri. Faham? Ni macam, apa ustaz, saya yang besarkan anak saya pakai. Ya, faham. Tapi tak boleh. Walil rijal alaihinna darajah. Untuk lelaki atas wanita tu satu darjat. Darjat dia ni lah, hak ni tadi tak lepas. Maksudnya balik pada asal lah. Macam kita kata kita kaya tapi bapak kita miskin. Tak ada kita membolehkan kita untuk kata tapi saya kaya. Tak ada. Dia tetap bapak kita. Macam dia suami tetap suami. So wali tetap wali. So wali tadi dia ambil daripada lelaki. Walaupun tapi turang ni semua tak boleh pakai. Walau tak boleh pakai. Walau tak boleh pakai. Kena faham Kalau tak boleh pakai, last sekali balik pada wali hakim. Kalau tak boleh pakai kan, bapak mabuk. abang sivil. Atuk isap ganja. Kan pecah semua sekali, semua tak boleh pakai. Pindah pada wali hakim kerajaan. Pendaftar nikah atau juru nikah tu akan ni. Sebab kenapa bila dalam borang nikah tu kena tahu bahawa ada wali enggan. Wali enggan ke, wali tak layak ke, tak sah taraf ke, semua ada borang tu siap-siap. Ni banyak orang tak tahu cerita pergi kahwin lari. Masalah sungguh. Hari sekali lu ada seorang budak, sekarang tak telefon dah. Dia pernah telefon. Dia kata, ustaz, dia kata saya nak kahwin dengan orang tapi bapak saya tak bagi dan sebagainya. Saya kata jangan kahwin lari. Dah, aku cerita. Tapi kalau saya kata bawa kes ke mahkamah lah. Wali enggan, mahkamah akan panggil. Kenapa tak nak kahwinkan? Kalau alasan tak munasabah, mahkamah akan kahwinkan. Ni boleh jadi kes dekat Terengganu dulu. Ada kes berkenaan dengan parti politik tak sama. Akhirnya mahkamah nikahkan.
Tahu kan cerita? Tak tahu dia pilihan raya tahun apa dalam 4 tahun lepas ke 5 tahun lepas? Saya tak ingat lagi. Tapi ambil masa lah. Ambil masa bukan masalah, Kak. Ini tajuk dia. Ini remaja dia nak kahwin cepat. Ya, kahwin cepat, cerai pun cepat, masalah juga, Kak. Dia ada kes masalah bila orang kata masalah lambat. Satu benda, satu benda mindset kita lupa Allah Ta'ala. Kita buat kerja, kita lupa. Macam dengar orang kata tempat ni payah, sampai alah payah. Jalan dululah. Tak masuk lagi urusan, tapi kita dah mengeluh. Ini alasan paling payah. Jadi kes budak tu, saya kali telefon, saya bagi tahu pada dia jangan. Kali kedua dia telefon, 4 bulan, dia telefon, Assalamualaikum Ustaz. Saya kata, kau kahwin dah ke? Ya Ustaz. Saya kata, apa hal kau buat kerja macam ni? Saya kata, masalah timbul banyak. Tak tahu dah kahwin kat mana budak ni. Kahwin tak ada cerita. Tapi cerita dia kahwin macam tu. Saya kata jangan. Saya kata busik, apa keadaan sekalipun jangan. Kalau dia kata tak boleh, jumpa dekat Jabatan Agama Islam. Diorang ada cara untuk buat benda berkenaan. Ada orang yang tak nak kahwin kan, bapa tak nak kahwin kan dekat KL, dia pindahkan alamat budak perempuan tu ke Kelantan, kahwin dekat sana. Bukan perlis lah, tak kisah perlis ke mana. Tajuk dia sekarang ni, tajuk dia nak kahwin tu tadi, Jabatan Agama Islam ada penyelesaian dia. Kan kalau dia kata benda berkenaan dan sebagainya, tapi bagi reason lah. Bukan I'm so loving her, I'm so loving him. Kata sebagainya, perempuan tu kat cinta je masalah. Kena alasan kenapa. Kan bapak tak nak nikah kan kena ada alasan. Dan diorang nak nikah pun kena bagi tahulah. Ini kadang nak nikah tapi tak ada. Urusan kadang-kadang benda kes macam ni kan, Kak. Wali tak nak hadir sebagainya. Boleh buat 2 minggu je. 2 minggu je settle sebenarnya. Tapi orang kita je macam dengar cerita. Ni bukan sedikit, buat betul. Paperwork. Kan pasal bila dia tak nak datang mahkamah dan sebagainya, tak nak uruskan dan sebagainya, wali engkar dia ada. Wali yang tak nak tak nak nikahkan anak ada. Tak nak nikahkan, mahkamah akan take over. Kalau kita nikah macam pergi golok apa, adakah itu macam kita tak pada pemerintah? Tak. Pasal macam orang nikah dekat golok sama je nikah kat London. Beza dia golok dekat, London jauh. Beza kalau kahwin kat London samalah kalau nikah kat Australia pun. Sama macam nikah dekat luar negara. Pasal asalkan dia dilaksanakan oleh wakil kerajaan berkenaan untuk menikahkan orang-orang. Kalau bukan, maka tak boleh. Just kawan-kawan kita, jom aku nak nikah lah, kau nikahkan aku. Tak boleh. Itu tak boleh. Dia mesti kerajaan. Tu dia kata ana waliyum man la waliyalah. Aku wali siapa tak ada wali. Tapi kalau kawan-kawan nikah kan sebab tak sah ke ataupun sebab tak sah. undang? Tak sah. Haram. Bahkan hubungan mereka tu tak sah langsung. Dia anak husband and wife. At all. Macam kata kawan tu dia layak jadi ni sebab imam. mematuhi syarat-syarat. Apa benda yang syarat wali? Beritahu saya. Wali yang tukang nikah. Tak boleh, kena tatip oleh kerajaan. Must be appointed. Bukan self appointed. Macam ada berlaku kes. Dia ni bekas imam jurunikah lah. Tapi selepas tu ditarik dia punya tauliah. Tak boleh. Tak boleh. Dia lepas saja benda berkenaan tak boleh dia buat dah. So sebab kenapa kita kata pasal jurunikah tadi wakil agung. Kalau di wilayah wakil agung, di negeri wakil sultan. Kalau tidak sultan kena turun. Jenuh sultan turun kan, masjid negeri. Sultan kata, aku nikahkan di kau. Pasal dia take over hak kerajaan. Raja atau Perdana Menteri ke dan sebagainya. Itulah kerja sebenarnya. Jurunikah tadi tu dilantik untuk memudahkan urusan tadi. Jika tidak kena turun, kita nak nikah, jumpa pergi istana negara. Dari segi agama tak sah. Pasal kes pernah jadi kes dulu dekat satu tempat kat Yaman, ada kes budak ni. Dia tak tahulah. Orang kata dah jangan duduk lelaki perempuan dalam satu rumah. Dia konon dia isteri dia ada. Lepas tu konon adik-adik budak-budak perempuan pun ramai juga dalam rumah yang sama. Konon dia jaga. Dia jadi macam bos, macam ustaz besar lah. Kita kata jangan buat, tak dengar cakap. Tapi in the end, dia ambil salah seorang budak perempuan yang ramai. Tadi mungkin yang cun ambil jadi bini dia. Nak nikahkan, tadi dia ambil kawan dia untuk nikahkan mereka berdua. Kawan dia lah. Jadi bila benda ni, saya dah balik ke Malaysia. Saya balik 2007. Benda ni jadi 2009 ke 2009 kot. 2009. Budak-budak telefon saya kata macam sekian. Saya kata tak sah. Lepas tu dia tak puas hati. Dia jumpa dengan Timbalan Mufti Yaman, tanya soalan perkara yang sama. Jadi Syekh Muhammad bin Ismail Al-Imrani kata an-nikah batal. Problem dia pula ada anak pula, mengandung budak perempuan tu. Dan budak lelaki ni ditinggalkan macam tu je. Saya kena macam ni kena lepuk je. Kan? Tak serius, kalau orang tak reti juga kita cakap kan,
Nak cakap bahasa Melayu tak faham. Nak cakap bahasa Arab dia tak faham juga. Nak cakap bahasa Inggeris tak reti. Bagi tahu tak reti, lepuk je. Tak serius. Kawan dia sendiri. Kawan kelas ke macam tu? Tak, sebab tidak ada bawah kerajaan. Pasal menjadikan rasminya pernikahan tadi Dari segi syarak tak sah. Tak sah. Kalau dia kata paling kurang, dia kena apa? Jumpa pendaftar nikah. Orang kawasan dia kata dia tinggal dekat satu area, distrik. Contoh dia tinggal Taman Tun. Siapa juru nikah Taman Tun? Kalau wali tak ada, juru nikah Taman Tun boleh nikahkan. orang tu tak nak nikah sebab dokumen tak cukup. Mana masalah dokumen tak cukup, Kak? Tajuk dokumen tak cukup, itu alasan masing-masing. Tapi tengah sini, pernikahan suami yang ni antara lelaki wanita, tidak bapa, tidak abang, tidak wali. Wali tadi kita kata yang wali keluarga atau wali daripada lantikan kerajaan, batal. Kalau macam kes yang pergi lagi ambil Tok Imam kat golok, lepas tu suruh Tok Imam akad nikah gitu. Dia kena nikah kat sana. Kalau dia bawa nikah kat sini tak sah. Pasal nikah sana dibuat di golok. Masuk golok. Pasal orang tu dilantik untuk nikahkan di kawasan golok. Boleh lah di sana, boleh masuk pergi sana. Kalau tak payah golok, Kak. Singapura boleh. Dengar. Singapura boleh. Di Indonesia boleh. As long as benda berkenaan. Bahkan kalau kita tak boleh ni, kedutaan Malaysia boleh nikahkan. Dia either one, sama ada pemerintah tempatan atau pemerintah lantikan kerajaan. Itu je. Pasal benda ni bukan masalah kita kata untuk birokrasi. Bahkan untuk menyekat. Kalau orang tu kata apa salahnya yang ini, kejap lagi orang tu buat pula apa salahnya yang tu, orang sana buat apa salah yang tu. So last sekali semua orang jumpa Royal Taib, saya dinikahkan oleh, nak cakap macam mana? Everybody will have their reason. Ya, saya di Saudi ke, di Afghanistan ke, di Syria ke, di mana ke, semua pakai hukum yang sama. Tidak ada pernikahan dijadikan berlaku kecuali dengan kalau bapak sendiri yang nikah kan sah. Walaupun tak daftar tak ada masalah. Tapi nak daftar ni tak lain. Sekarang ni yang kita kata bukan keluarga, bukan bapak, bukan atuk, bukan abang, bukan sekian nikahkan. Ni kawan-kawan sendiri tak boleh. Kecuali kawan kita tu adalah pendaftar nikah yang dilantik oleh kerajaan. Ya. Siapa kawan kau? Juru nikah tu. Ada saya ada seorang orang saya kenal. Juru nikah dekat Kota Damansara. Saya marah sekali. Saya pergi nak buat urusan, dia hilang. Dia bawa teksi ke apa? Dia hilang, lepas tu dia marah kita, kenapa tak datang? Saya kata macam ilaha, saya kata, saya telefon dia kan, dia marah saya. Dia kata, awak tak faham bahasa ke? Lepas tu saya kata, tak apa, saya pergi ke mahkamah ke Jabatan Islam dekat Shah Alam. Diorang kata memang juru nikah ni ada masalah. Dia suka apa, macam birokrasi. Jumpa dia time dia. Sedangkan time pejabat, dia patut ada dekat masjid tu. Saya kata tak apa. Saya hampir nak surat tapi tak nak rezeki dia hilang. Saya pergi marah sendirilah. Saya uruskan, pergi dekat Jabatan Islam, dekat Selangor Diorang uruskan, tak ada masalah. Ambil borang, nikah di Masjid Shah Alam. Kita orang kata nak buat dekat Gunung Semarak, dia kata tak boleh. Kalau nanti dapat dekat ni, juru nikah tu jumpa, dia bising nanti. Apa pasal masuk kawasan saya, dia kata. Tapi tak apa hal. Saya pun urusan orang tu nikah dekat Masjid Shah Alam. Settle. Selang seminggu, 2 minggu, time tu rambut saya tak potong pula. Saya pergi pasal motor dekat dengan masjid tu. Asal saya pergi semayang saya kata tinggal motor, pasal saya pergi. Sampai dekat masjid tu, saya kata, saya cakap dalam hati saya, jumpa aku cakap, tak jumpa tak cari. Lintas jumpa. Tak apa, semayang tu. Kalau aku turun semayang, dia ada lagi aku cakap. Saya semayang asal tu, turun semayang, dia ada lagi. Saya pun cakap lah, saya kata minta maaf. Tuan Haji nama sekian, dia kata ya. Tuan Haji nikah kat sini, dia kata ya. Saya kata Tuan Haji susahkan orang kenapa? Saya bebel lah. Dia cakap gitu, dia kata. Saya dia cakap sekian. Saya kata Tuan Haji dengar sini. Tuan Haji tak ada pun sebenarnya, nikah tu sah. Bapak dia nikahkan. Tuan Haji ni cuma untuk merasmikan saja. Saya kata bapak Tuan Haji tak diperlukan sebenarnya kat sini. Saya cakap terus terang, Tuan Haji jangan ni. Saya kata menyusahkan orang kenapa? Nabi kata yasiru la tu'asiru. Nabi kata barang siapa diberikan urusan umatku satu perkara, dia menyusahkan. Nabi doa, Allahumma man wuliya min amri muslimin syai'an fa syaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umat Islam satu perkara, dia susahkan umat Islam, susahkanlah dia. Saya bebel gitu dia kan. Dia je masuk dalam pejabat. Saya tak nak cakap sini saya kata. Kalau cakap banyak sepak langsung longkang. Geram juga saya kata macam tak serius kan.
Saya kata, kan, kenapa nak ni? Saya kata Tuan Haji hilang. Dia kata kenapa tak datang sekian. Saya telefon dia, saya kata saya dah on the way. Dia lari keluar juga. Sampai-sampai tu, awak tak ada, siapa suruh, dia kata. Saya pun, saya bebel lah. Sebakul saya bagi. Tapi urusan di Jabatan Agama Islam Selangor settle. Dalam 3 hari je. Within 3 days. Kan? Tapi masalah ni lah, orang macam ni. Dapat lesen untuk menikahkan orang, macam dapat ni. Lepas tu saya buka dalam Facebook, dia sembang, dia cakap dengan kawan-kawan dia, siapa nikah melah sini, datang sini, ayo uruskan, dia kata. Tapi dia cakap bahasa Jawa. Saya kata macam kurang ajar, kata. Saya kata masalah dia ni. Mana orang yang dia kenal dia ni. Saya bebel berapa kali, dia tak kenal saya ustaz. Saya pun tak ada kata saya ustaz, saya pergi pakai t-shirt. Jumpa kan? Dia kata ngarut. Kan kita kata patut dia ada, dia tak ada. Datang time masa dia tak ada. Datang sekian-sekian tak ada. Patut time semayang kan ada lah kat situ. Dan dia pula muazzin dekat masjid tu. Boleh nak kena lagi. Itu saya bebel. Saya kata dia Sekarang dia lagi. ada lantik orang lain bersama dia. Kalau tak dulu dia seorang. Itu yang dia naik tocang tu. Saya kata masalahnya bukannya ahli agama pun. Bekas askar ke macam tu. Saya kadang-kadang ngarut. Okey, ini kita faham dari masa konteks tadi. Okey, dia sekarang ni macam dia ni, izin nikah diambil dari Jabatan Agama Islam. Dia cuma juru nikah untuk datang, kalau orang nak wakilkan. Jika tak wakilkan, bapa nikahkan sah. Dia cuma hadir untuk pendaftaran. Kalau kita nikahkan sendiri, boleh isi dalam borang tu, bapa nikahkan sendiri. Yang saya lah kakak saya nikah, saya nikahkan. Mana saya panggil, mana orang tu hadir tapi saya yang lafazkan. Tak ada masalah. Tapi konsep yang pertama, yang ini kalau wali ada, wali yang keluarga tu ada, maka dia sah walaupun tak datang oleh wakil kerajaan. Tapi izin tu untuk dapatkan apa? Nanti sijil nikah, kemudian nak daftar anak sekolah. Itu perlukan pada sijil tadi. Kalau anda kata tak ada sijil tadi, nikah masih sah. Berlainan dengan tajuk masalah orang yang tak ada wali keluarga, kemudian nak nikah juga, maka kerajaanlah wali dia. Okey, kerajaan wali dia maksud dia orang yang dilantik oleh kerajaan. Bukan macam itulah kes yang budak tu, dia kahwin sukati, kemudian bila dah diisytiharkan, Timam Mufti Yaman kata batil, tiba-tiba dia pun lari. Dia lari tinggal macam tu je. Tu gila sikitlah. Jadi yang kes macam ni kita kata, Siti Baja Agama, saya tak cakap, saya tak sebut nama. Jangan cari. Tapi cari jumpa lah. Cuba cari jumpa, serius kisah ni. Dahsyat. Mana maksud dia? Pasal dalam tajuk nikah tadi tu, nikah luar kawasan. Memang ada, kita dalam kira nikah luar kawasan lebih 2 marhalah. Macam seorang perempuan pergi ke Kelantan, nikah. Dia orang KL, nikah di Kelantan. Sah. Ikut klaus yang ada, bila wali luar kawasan lebih 2 marhalah, wali tak boleh datang, nikah boleh jalan. Itu masalah Jabatan Agama Islam nak lepas ke tidak je. Bagi nikah di Kelantan, dia akan nikah macam saya cakap tadi, imam yang telah dipecat. Kalau imam yang betul-betul tak akan nikah, tak berani. Tak macam ni. Kalau dia kata yang kawan ada kisah kawan saya cerita, tak, nikah betul. Nikah betul. Iya, memang imam betul. Iya, bahkan tak ada menangkap, bahkan memang ada sijil semua sekali. Yang ada pula orang tu nak nikah di Kelantan tak boleh. Mak dia tak suka. So apa jadi? Bapak turun ke Shah Alam, nikahkan kat Shah Alam. Pun ada juga. Itu bapak turun sini, wali ada kan? Wali ada, selesai masalah. Wali tak ada pun jadi kes itu. Ya. Kes yang tadi tu habis macam mana nak perbetulkan balik? Okey. Yang dah mengandung. Mengandung lah. Kita kata perbetulkan akad nikah sekali lagi lah. Perbetulkan nikah. Anak tadi dia kata anak itu bukan anak luar nikah. Dia panggil anak nikah syubhah. Nikah syubhah, nikah yang kita tak sangka tak betul. Kita ingatkan betul. Nikah ni anak luar nikah ni ada bentuk banyak tau. Yang dua nikah betul adalah yang sendirilah. Anak luar nikah yang contoh macam jadi kes dibincang oleh para ulama. Contoh macam orang tu balik rumah. Rumah dia banyak bilik. Dia masuk bilik, dia ingatkan bilik bini dia. Rupanya bilik adik ipar dia. Tidur-tidur mengandung. Anak tu tak dipanggil sebagai anak luar nikah. Anak nikah syubhah. Dia ada syubhah kat situ. Dia ingatkan bini dia halal. Yang bini tu pula yang adik dia ingatkan suami dia. Zaman tak ada lampu lah kot. Zaman ada lampu nampak muka boleh benarkan juga. Itu sewel nama dia. Okey. Kecuali kembar tak ada. Okey. Faham Jadi konsep dia pada anak tu tadi tidak inilah. Dia panggil nikah syubhah. Tapi dia dapat hak seperti anak biasa. Para ulama ada separuh kata ya, ada separuh kata tidak. Itu tajuk. Tapi kalau dia kata luar nikah betul, memang tak ada hak langsung lah. Tapi kalau ini kita nikah syubhan tadi, pasal kita ingatkan sah tapi tak sah. Allah tak kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu je. Tapi perbetulkan balik.
Pasal nikah tadi tu kita kata nikah kalau luar 2 marhalah dan klaus yang ada lebih 2 marhalah itu dengan 90 km sebagainya, kalau pernikahan tu dibuat, wali tak datang, pernikahan boleh jalan. Antara contoh dia, kalau contoh sekiranya macam wanita tu mempunyai alamat luar kawasan. Contoh bapa ni alamat Sungai Petani, anak alamat Kota Damansara, alamat tempat kerja majikan sebagainya Kota Damansara. Memang kita kata kat situ amat kuat. Kalau bapa tak nak datang dan sebagainya, benda tadi akan boleh dilepaskan. Faham? Pasal kalau dia kata perempuan tu tinggal di sana, memang kita kata kena lintas Majlis Agama Negeri Kedah, Jabatan Negeri Kedah. Tapi kalau dia kata dia lintas Selangor je, dia punya semua orang cukup pergi Korea semua dapat dah. Masalah wali punya tantangan je. Wali punya tantangan saja yang timbul. Adapun luar kawasan sebagainya, kalau wali tak nak hadir, dia dilaksanakan. Tapi kena macam dokumen yang benda semua. Akan tak dokumen untuk nikah ni benda? Sebab hari saya ada bawa, orang tu tak nak. Ya, orang tak nak tu sebab kita ada borang khas, borang wali ingkar. Jangan buat, saya kata. Tu je. Dia kita kata kadang-kadang, Orang buat kawasan dah. ya tahu. Tapi tu pergi Kelantan ni tak nak. Siapa? Ada tu lah. Wali tak nak datang. Bukan wali, dia dah bercerai. Okey. Lepas tu surat cerai ni tu tak ada. Okey. Memang dia tak ada. Oh, selagi surat cerai tidak ada, ni masalah dia. Banyak saksi memang dia kata tu sudah tidak ada lah. Dan dia kena uruskan sampai selesai benda tersebut. Keluarga dia kata memang dia dah bercerai. Itu masalah dia. Perceraian yang tidak disahkan. Hilang, surat hilang. Surat hilang boleh cari, tahu. Yang itu jauh. Iya, faham. Tapi anyway macam ni Kak, dengan ni. Dan tajuk berkenaan dengan tajuk paperwork dan sebagainya, benda tadi kita faham akan masalah. Tapi daripada buat benda haram, lebih baik susahkan diri. Susah diri dan dapat berhalal lebih baik daripada mudah-mudah tapi ada sikit-sikit macam sipi-sipi haram. Tapi kalau dia pergi macam tadi, dia pergi kahwin dengan imam kat Golok tu, lintas Memang sah. tak ada masalah lah. Memang sah, tak ada masalah. Tapi tajuk tadi kita kata kena jaga bab berkenaan dengan pendaftaran. Dan daftar. Bila nak daftar pula untuk anak baru? Benda ni pasangan ni memang kita confirm dah tak dapat anak dah. Tak dapat anak. Contoh macam ni lah. Masalah dia satu benda. Ni. Ada bab lain. Bab lain daripada bab anak adalah berkenaan dengan tajuk masalah warisan harta. Tu kan jaga bab tu. Kalau banyak orang salah faham bab ni. Pasal selagi mana surat cerai tidak ada, bekas suami boleh tuntut lagi, tahu tak? Kalau cerai dah berlaku. Tapi katakanlah wanita tadi super kaya. Okey. Lepas tu perceraian tak settle. Lepas tu hilang. Lepas tu kemudian katakanlah dia kahwin baru. Kan? Kemudian dia mati. Elok dia mati kan? Suami kepit balik. Dia boleh masuk campur kat situ. Dengan legal yang dia ada, dengan suami yang ni punya surat kahwin tak settle lagi, dia dapat harta. Yang apa pasal? Bahkan ada jadi kes saya bincang dengan seorang akak tu, dia tanya-tanya kan. Dia kata, tapi kalau tak daftar tak apa Ustaz. Saya kata kalau tak daftar, anda tak boleh tuntut harta tau. Si isteri tak boleh tuntut harta. Harta tak boleh dapat. Kalau kata tak kisah harta, ada tak ada masalah. Dia kata untuk masalah pasangan ni memang kita tengok dari segi harta pun tak ada. Dari segi anak pun tak ada. Tapi tak legally dia sah. Legal dia sah. Dari masalah lain kena jaga bab tu. Secara legal lah, secara syar'inya sah. Yang ini bab berkenaan denda Jabatan Agama Islam, tajuk lain. Masalah kita yang kita bincang tadi, yang kes yang saya kata tak ada wali langsung tu, itu tidak sah langsung. Tak kira ikut documentation atau ikut syarak. Kita ada masalah tak sah ikut documentation. Documentation ni maksud dia Jabatan Agama Islam tak terima ataupun tak sahkan dan sebagainya, kena denda dahulu baru disahkan. Macam orang nikah pergi ke Golok dan sebagainya kan. Sebenarnya dia cara untuk dapat sah. Pergi cop dulu dekat Kedutaan Malaysia di Bangkok. Jauh Ustaz. Itu tak. Pergi Naga Biwak tu je. Bukan. Lautan api dari Kurenangi, ini kan pula pergi Bangkok. Tak, bukan. Tak, untuk legal. Kena faham. Apa-apa surat dikeluarkan oleh contoh macam kerajaan tempatan di tempat mana kita bernikah sebagainya, ataupun negeri mana kita berada, macam di Yaman pelajar kita yang bernikah di Yaman, ada surat daripada kerajaan Yaman hadir, wakil dia hadir salin rekod apa yang ada, dia daftarkan. Surat itu atau kad itu kena pergi bawa kedutaan cop. Untuk sampai nanti bila balik ke Malaysia, serah pada Jabatan Agama Islam terima. Kalau dia bawa balik tanpa cop kedutaan Malaysia, takkan terima. Kita pergi kena ada pasport. Okey. Lintas Sungai Tabar tu, Ha. ambil seksi RM550 pergi Jabatan Agama Islam.
Itu sah. Okey. Lepas tak betul itu Daftar. okey, surat tu kita kata lepas dapat surat nikah tu kan, cop tak kedutaan Malaysia. Tak. Itu yang sebab kena denda tu. Sebab kena denda sebab itu. Ni saya bagi tahu. Sebab apa kena denda? Yang denda kan Jabatan Islam salah kan? Sebab tak cop. Tu je. Kalau cop kedutaan, ni saya nak bagi tahu cara supaya tak kena denda. Faham? Supaya jangan kena denda, berapa ribu tu, pergi cop kedutaan. Dia masalahnya kalau nombor 2 tak dapatlah kebenaran tu. Kedutaan tak payah ni, tak payah kebenaran. Any sertifikat dikeluarkan oleh kerajaan tempatan negeri berkenaan, kerajaan Malaysia akan cop dia. Pasal contoh macam Jabatan Islam Thailand keluarkan surat, cop. Itu je legal dia. Macam pelajar kita ada lahir anak dia balik Malaysia, surat beranak Yaman tu nak sah, bawa balik Malaysia tu tak boleh. Cop kedutaan Malaysia dulu bawa balik Malaysia. Faham tak? Kena cop oleh kerajaan. Macam sijil pelajaran. Kalau macam contoh pengantin perempuan tu dapat kebenaran wali, kita boleh dapat surat kebenaran wali di sini. Oh bukan, ni bukan masalah wali atau tak wali. Kalau untuk kahwin sebelah Thailand, okey, kita yang perempuan tu dia boleh dapat kebenaran wali dekat sini. okey, Bawa surat ke sana, kahwin ke sana, bila balik yang suami dia kena denda. Suami. Ini suami pun tak kena denda. Tak, kalau yang Tahu kalau wali tu kata sekian dia, saya faham. Tapi kalau kata kau tidak, pergi naik atas tu. Cop. Okey. Kau ni lebih okey. Okey, faham. Tak, dengar sini. Jadi tak, ni kena faham. Jadi masalah nikah wali ni wajib. Kena ada. Dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata wanita tadi boleh nikahkan diri sendiri. Lafaz wakil kerajaan kena hadir. Macam di Mesir, pelajar-pelajar Malaysia kahwin, dia kata aku nikahkan diri aku dengan kau dan sebagainya dengan nikah sekian. Wakil kerajaan kena ada. Sama ada dibuat di kedutaan Malaysia ataupun wakil kerajaan tempatan, iaitu yang di Mesir. Kat daerah sini siapa dia punya wajib nikah. Orang-orang tersebut kena hadir. Tak boleh kita tak hadir. Mana lafaz tetap, macam kerana diorang pegang dengan mazhab Abu Hanifah, wanita ni pegang masalah akad tadi dengan dia boleh akad, contoh macam jual beli dia boleh buat sendiri. Kan? Sewa menyewa dia buat sendiri. Nikah ni dia kena buat sendiri jugalah. Tapi wali tetap kena hadir untuk mengelakkan jadinya apa? Penzinaan. Nak elakkan zina. Beza zina dengan tak zina ni je. Perempuan kalau kata orang Haji Taib boleh cakap aku nikahkan diri aku dengan kau, mas kahwin sekian-sekian, tunai. Walau tak mut'ah pun, walau katakan tak mut'ah, katakan dia tak niatkan untuk ni, niat dia untuk contoh macam sepanjang, katakanlah orang tu kata tak ada niat, kalau rasa nak bercerai kita cerai, tapi kalau tak cerai, bukan sebab tempoh, katakan dia macam itu, still tak sah. Wanita tak boleh sahkan diri dia nikah dengan diri sendiri. So Nabi kata la tuzawwijul mar'atul mar'ata, tidak menikahkan seorang wanita yang lain. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan tidak menikahkan seorang wanita, tidak mengahwinkan seorang wanita diri dia sendiri. Fa innaz zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha, kerana sesungguhnya penzina itu adalah wanita yang mengahwinkan diri dia sendiri. Wa fil akhar dan asar yang lain, la nikaha, tiada nikah illa biwali mursyid, melainkan dengan wali yang mursyid, wa syahidai ad, dan dua saksi yang adil, yang saksama. Dan dalam tajuk ini ada permasalahan ni, ada percanggahan di kalangan para ulama yang dibebaskan dalam tajuknya dan kitab-kitab furu'. Kitab yang datang cabang macam kitab Mughni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi atau kitab Majmu' Syarh Muhadzab Ibn Nawawi, kitab yang besar-besar ni boleh kita baca dalam tu. Jadi secara asasnya itu masalah. Tapi nikah wali itu hadir, jumhur para ulama kata kena ada. Pasal Nabi SAW menyatakan. Dan wali itu balik pada dua perkara tadi. Satu, wali keluarga. Secondly, wali kerajaan. Wali keluarga, bapa, tak ada bapa, datuk, tak ada bapuk, datuk, abang, adik dan sebagainya. Bahkan sampai peringkat anak. Yang pentingnya maksud dia orang lelaki daripada keluarga berkenaan. Pewaris-pewaris lelaki, bapa saudara, belah bapa dan sebagainya, sepupu sebelah bapa, semua sekali orang berkenaan boleh pegang. Bila tak ada satu, dia akan pindah-pindah. Okey. Yang manakala yang satu lagi adalah yang lantikkan kerajaan. Yang kerajaan lantik untuk menjadi juru menikahkan orang di tempat berkenaan, daerah atau negeri atau negara. So jadi tak boleh lari daripada benda berkenaan. Jika kita buka benda ni, maka dia akan kerosakan yang besar. Rosak besarlah. Semua orang boleh nikah ikut hak masing-masing. Dan sedangkan kita kata bahawa benda ni tadi akan membuka ruang yang banyak masalah.
Bahkan kita kata wali ni kadang-kadang bukanlah semua wali ni penjaga ni tak bagi pernikahan berlaku sebab dia menyampah. Ada juga kerana orang tak layak. Contoh macam orang tu tak bekerja dan sebagainya. Ini kita kata benda yang kena valid lah. Kita kata contoh macam benda tadi ada benda-benda contoh macam background budak lelaki tadi tak elok. So benda-benda tadi menjadi benda valid untuk menyebabkan wali tak benarkan. Adapun kalau wali tak benarkan kerana apa? Terlampau Islamik sangat. Saya tak suka menantu saya ni Islamik sangat. Tak boleh. Ni kita kata benda-benda yang kena valid. Setiap kali penolakan tu dibuat kena ada dan mahkamah akan tanya bab ni. Jadi pernikahan macam di Thailand tu hanya sah bila orang yang menikahkan tadi memang wakil lantikan kerajaan Thailand. Jika bukan lantikan kerajaan, dia keluar surat saja, tidak sah. Walaupun atas kertas kita ada, tapi bukan dibuat oleh wakil lantikan Sultan Thailand, Raja Thailand. Sultan Thailand ada sultan. Okay. Raja Thailand, maka tak sah. Macam kes dia ni imam dekat Kota Wal. Dia mari menikah dekat Kuala Lumpur. Mana ada orang kaya nak dia jadi juru nikah. Boleh tak? Sekejap. Soalan dari live stream. Jika wali jauh pada zaman ini perlu dihubungi dengan telefon, adakah perlu untuk berkahwin di luar kawasan? Jawapannya boleh. Masih lagi boleh. Keperluan tadi berlaku. Kadang-kadang wali tak larat datang dan sebagainya. Maka memang benda ni konteks kena kontak. Macam abang kata tadi, macam orang yang dilantik dia di kawasan sekian, dia nikah di luar kawasan, tak sah. Dia menikahkan di luar kawasan dia. Kalau imam gondok tak boleh. Tak boleh. Pasal kita nanti kan kita ambil imam Thailand, imam London nikah kat Malaysia. Tak boleh juga. Sama je. Maksud dia kita bawa orang tu luar kawasan. Pasal orang-orang tadi lantikan dia wakil kerajaan. Macam mana Najasyi dahulu nikahkan Nabi kerana dia raja, sah, dan Nabi tak ada sampai Madinah, nikah balik semula. Macam tu jugalah yang berlaku. Siapa-siapa wakil pada raja atau sultan atau kerajaan dan sebagainya menikahkan orang, sah. Siapa-siapa bukan orang-orang berkenaan, maka tak sah. Dia siapa sekalipun, kecuali lah bapa dan inilah. Ini wali hakim mesti orang-orang berkenaan. Bukannya orang yang kita kata buat sindiket dan sebagainya, tidak sah. Memang kita kata atas legal paper dan sebagainya, dia syubhah lah, nikah syubhah. Kita kata kalau dia kata dapat betulkan semula. Tak boleh benda tu, tak boleh berjalan. Faham Konsep ni kena faham betul. Pasal wali ini satu syarat daripada pernikahan. Kalau tidak, kata dalam mazhab Abu Hanifah, still perempuan terlafazkan, namun begitu dihadiri oleh orang-orang daripada wakil kerajaan. Bukannya diorang nikahkan diri sendiri. Jika tidak, macam mana nak bezakan di antara penzinaan dengan perkahwinan yang benar? Perkahwinan benar ni legalize kan? Nak legalize kan dengan apa? Pasal dia maksud dia pernikahan tadi dengan izin, bukannya dengan tanpa izin, dengan sesuka hati tak ada. Kan tidak kan, I kahwin dengan you kahwin dengan I. You jadi saksi you saksi mana boleh. Habis macam tu. So dia akan rosak lah. Dia akan rosak benda berkenaan. Walaupun orang berkenaan kita kata pernah dilantik jadi imam satu kawasan, dia keluar kawasan dia bukan tempat dia. Dia ada kawasan-kawasan dia. Kecuali contoh macam kita pergi Jabatan Islam, ada orang yang pegang lesen besar, dia boleh pergi mana-mana saja. Macam kadi daerah. Ataupun kadi daerah Kuala Selangor. Dia boleh pergi mana-mana tempat. Dia boleh lah. Mana lepas dapat dia datang menikahkan dia. Tapi dalam kertas nanti dia yang akan tulis. Dia akan tulis pernikahan tu dibuat bila dan sebagainya. Jelas? Jadi macam dia kata tadi live stream, adakah perlu nikah luar kawasan? Nikah luar kawasan dalam klaus Jabatan Agama Islam Malaysia, memang kalau wali lebih 2 marhalah jarak daripada seorang wanita tadi, boleh dinikahkan dengan wali hakim. Dan itu yang dipakai. Kalau orang tu pandai pakai klaus tersebut, nikah jalan. Kalau tak gerti pakai, tak gerti dia akan buat kata lah, berbulan-bulan tak habis-habis settle. Kerana kata dia gerti pakai klaus itu, memang wali di luar kawasan boleh buat. Wali di luar kawasan boleh buat pernikahan tadi. Jelas? Baik, berhenti sini. Buat kahwin pula, tak habis lagi. Okey, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanallah, anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.